Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni, saya just nak sembang-sembang lah kan. Walaupun sembang, orang kata pun sorang-sorang je lah kan. Bukan ada orang kata two-way communication kan. Tapi kalau nak sembang nanti, nak berbalas melalui ruang komen tu boleh lah. Just nak cerita tentang bidang fotojurnalism je lah. Saya bukanlah secara langsung terlibat dalam bidang fotojurnalism je lah. Cuma sebahagian daripada kerja saya ni dah lebih kurang line ataupun orang kata genre fotojurnalism ni lah. Pasal yang betul-betul yang line fotojurnalism ni lah yang kerja di surat khabar lah kan. Cuma kerja yang di jabatan ni, liputan ni lebih kurang macam tu juga. Cuma just ada setengah orang beranggapan macam bidang kewartawanan ni macam bidang yang glamour. Sebenarnya tidak. Mungkinlah bagi wartawan yang selalu keluar TV, yang buat dokumentari ataupun pembaca berita kan, yang dan turun ke lapangan, benda tu dia mungkin glamour lah kan, pasal orang nampak dia kan selalu keluar TV, selalu bagi orang kata apa, jadi host ke apa kan. Tapi untuk fotojurnalis ataupun juru foto still, sama ada still ataupun juru video, dia bukanlah bidang yang glamour. Walaupun kadang-kadang kita nampak lah, dapatlah peluang bergambar dengan selebriti, bergambar dengan pemimpin negara ataupun bergambar dengan kerabat diraja. Tapi yang itu sajalah, kita peluang bergambar lah kan. Dia bukan kenal kita secara personal pun. Mungkin ada satu dua orang je lah yang dia kenal kan. Yang lain tu just kita ambil gambar dia, ada masa buat liputan dia, kita ambil gambar dia. Kalau kebetulan kita jalan-jalan jumpa dia di mana-mana kan, mungkin dia pun tak kenal kita pun. Macam ibarat kawan rapat kan, bukan macam tu kan. Just peluang bergambar sajalah. Dan ada juga orang kata bekas-bekas juru foto, sama ada juru foto daripada government ke swasta ke, yang lepas pencen walaupun berpeluang mengambil gambar pemimpin negara apa semua kan. Kehidupan mereka bukanlah mewah sangat kan. So just lebih kepada glamour saja. Orang kata apa, nampak macam glamour, sebenarnya tidak lah kan. Just orang kata apa, berpeluang lah merakam gambar pemimpin negara, kerabat itu, kerabat ini, dan itu sajalah. Dia tak lebih daripada itu kan. Dan tak menambah sangat pun dari segi orang kata apa, imbuhan apa-apa lah kan. Just glamour. Glamour mungkin dari segi kawan-kawan yang sama minat, sama bidang sajalah. Contoh bidang fotografi, fotojurnalis lah. Mungkin orang yang tak minat bidang fotojurnalis, dia tak kenal pun nama-nama besar yang macam Eugene Smith ke, Robert Capa, ataupun yang dulu-dulu yang lama-lama Henry apa, Culture President ataupun Aragula kan. Mungkin orang tak pernah dengar pun benda-benda tu kan. Pasal bidang foto ni luas. Ada yang landscape, ada yang portrait, ada yang wedding kan. Yang wedding mungkin dia kenal yang jenis-jenis otai ataupun juru foto lama yang buat wedding. Dia mungkin tak kenal yang bahagian fotojurnalis ni. Dan yang jenis juru foto yang selalu join competition ni, dia mungkin kenal nama-nama yang selalu menang competition ni kan. Ada setengah tu dia tak ambil tahu pun, pasal dia pun tak join bidang tu kan. So benda ni dia luas kan. Dia glamour ataupun mungkin dikenali di kalangan rakan-rakan dalam bidang yang sama. Maksudnya dalam bidang yang sama tu, kalau dia terlibat dalam bidang fotojurnalis, mungkin kawan-kawan tu kenal lah nama dia siapa macam tu lah. Macam Bazuki, Zainal Abdul Halim ke, Raspan ke, nama-nama besar macam tu kan. Tapi kalau di luar daripada tu, kalau kita tanya anak-anak muda yang baru beli kamera, baru beli jinak-jinak tu kan, dia tak kenal siapa pun. Macam saya punya channel YouTube ni lah kan, kebanyakan dia majoriti lah yang tengok. Boleh kata adik kakak orang-orang baru lah. Masa mula-mula dulu tu, mungkin lah kawan-kawan saya je lah nak support, nak subscribe kan. Maksudnya dia kenal saja, saya buat YouTube channel, dia support pasal dia kenal. Dan lepas tu, diorang pun tak tengok dah. Pasal nak tengok konten pun, kebanyakan kawan-kawan yang dah lama dalam bidang ni, dia pun dah tahu dah benda-benda tu kan. Dan saya dah tulis, dah buat perkongsian di blog saya pun dah lama lah, lebih kat 10 tahun kan. So apa yang saya cakap tu lebih kurang sama macam apa yang saya tulis kan. So kebanyakan orang yang menonton YouTube saya ni adalah daripada generasi baru yang memang tak kenal saya pun. Dan tak tahu pun saya ni dulu ni orang kata apa, orang kenal sebab apa kan. Ada orang kenal saya daripada awal sebab saya banyak ambil gambar anak-anak saya dulu masa di Flickr kan. Mungkin ada orang yang baru tengok YouTube ni tak kenal pun, saya tak pernah tengok pun gambar-gambar anak-anak saya kan. Yang ada yang kenal saya daripada zaman photopage lagi. Ada orang baru ni mungkin photopage pun tak kenal lah, pasal benda tu pun dah tak ada kan. Saya pun tak tahu ada ke tak ada lagi benda tu. So maksud dia macam tu lah. So bidang dia bukanlah bidang yang glamour kan. So lagi satu dia nak kongsi apa ni. Ini sebab apa saya berikan buku ni kan, apa ni. Sekarang ni dari segi kamera lah, peralatan kamera dah murah. Murah tu maksudnya tak macam dulu. Dulu tu kalau kita nak beli kamera yang bagus mungkin dalam 5,000, 7,000 ataupun 10,000 pun. Set equipment yang lengkap lah. Sekarang ni kalau kita ada 1,500 ataupun 1,000, ataupun kalau kita ada bajet, kalau kita bajet tak cukup, kita boleh beli kamera second hand pun. Kamera second hand digital pun memang dah tak mahal lah.
tak semahal dulu kan. Sekarang ni macam dia dah macam terbalik tu. Terbalik tu maksudnya orang suka beli kamera filem pula. Tu tak salah lah untuk just for fun ke apa kan. Cuma sekarang ni yang saya rasa mahal ni untuk peminat fotografi tu, bukan yang nak buat fotografi ni sebagai bisnes. Itu bab lain tu. Bab nak buat wedding ke commercial shot tu lain. Ni bab minat ni. Yang saya nak kongsikan yang mahal sekarang ni lah idea tu. Idea mencari bahan. Idea mencari bahan untuk gambar tu. Pasal dari segi teknik, dari segi kamera tu orang dah boleh beli, guna smartphone pun gambar dah boleh katakan cukup bagus untuk penerbitan pun, untuk buat buku. Boleh tambah-tambah lagi kalau nak buat buku besar ni kan. Berapa besar gambar aku nak pakai besar ni kan. Smartphone pun dah cukup dah. Dan dari segi yang mahal sekarang bagi saya idea lah. Pasal tu kadang-kadang orang ramai kekeringan idea tu. Contohlah kalau kita biasa tengok, tapi tengok dalam circle kita lah kan. Kalau kita biasa tengok gambar orang shoot gambar di perusahaan buat arang kayu daripada pokok bakau di mana tu, di Perak ke, di Sepetang ke apa nama tempat tu kan. Dah banyak ada orang buat benda tu. Lagi satu orang kata apa, perusahaan nelayan ataupun perusahaan nelayan lah yang buat bot di Pantai Sabah ataupun di Pulau Gajah di Kelantan. Benda-benda tu kan. Yang susah kita nak jumpa lah idea baru tu. Idea baru tu maksudnya benda yang mungkin orang dah buat dah. Orang kata apa, tak ada benda pun dalam dunia ni sekarang ni orang kata ada desan ni semuanya dah diterokai oleh orang kan. Sampai ke Antartika, Kutub Utara, Gunung Everest baru dah naik kan. Tapi mungkin ada benda yang masih ada tapi kurang orang kata apa, kurang di highlight kan atas sebab-sebab tertentu. Mungkin lah dia orang tak ramai highlight kan. Jadi orang kurang lah nak buat benda tu kan. Contoh macam ya sekarang ni masih lagi PKP, masih lagi orang kata apa, terhad pergerakan itu kan. Contoh macam permainan tradisional Melayu, contoh macam persembahan mak yung, wayang kulit, persembahan gasing pangkah kan. Orang kata apa tu, pameran orang kata apa, suara burung apa ni, burung merbuk ke apa kan. Benda-benda macam tu dia ada, memang ada macam saya beritahu tadi lah. Liputan tu ada, gambar tu ada, tapi dia kurang, maksudnya kurang diberi perhatian kan. Dan bukanlah tujuan saya ni nak orang kata nak paksa orang buat kan. Kau siapa nak paksa orang kan. Aku pun suka lah nak ambil gambar aku, betul. Tapi maksud saya apa yang saya nak sampaikan ni, cuba kita cari idea baru. Ataupun bukan idea lah, orang kata apa, idea tu ialah satu juga. Kita cari konten baru yang ada tapi yang kurang diberi publicity kan. Dan mungkin benda tu mungkin ada akan memberi manfaat kepada penduduk setempat tu kan. Contoh sekarang ni banyak produk-produk pelancongan baru kan. Dan orang sekarang ni lebih suka kepada pelancongan yang ekoturism ataupun yang macam pulang ke kampung, pulang ke desa kan. Sekarang ni kalau kita tengok banyak tempat-tempat di seluruh negara lah kan. Kita tengok kawasan sawah padi pun ada orang bangun kan, macam kawasan Jerami apa di Kedah ke salah situ. Idea tu bukanlah baru kan, tapi dibawa ke situ. Pasal benda tu tempat lain pun dah buat. Tapi itulah, kalau kita ambil gambar, kita highlight kan, secara tidak langsung orang datang ke situ dan penduduk situ insya-Allah dapatlah sikit manfaat daripada tu kan. Dan yalah, maksudnya kalau dah highlight situ kan, yalah ada setengah orang nak juga, siapa tak nak pergi situ kan. Maksudnya orang pun nak juga sebahagian daripada tu. Sama juga macam gambar perusahaan arang kayu di Sepetang di tak silap di Perak tu kan. Orang pun nak juga gambar tu, tapi gambar tu bagi saya dah agak banyak lah. Boleh kata setiap tahun ada setengah orang buat macam pilgrimage tu. Maksudnya dia mesti nak pergi sana. Tak salah pun lah. Saya pun tak pernah pergi. Orang kata kau sembang kau pun tak pernah pergi. Memanglah saya tak nak pergi. Sebab saya rasa kalau saya pergi pun just nak, orang kata tak ada nak menambahkan apa-apa. Benda yang dah memang ada orang tengok kan. Dan kita nak compete dengan orang lain pun, kalau nak pergi pun memang untuk koleksi sendiri lah. Dia tak menambahkan apa-apa. Orang kata apa, macam mana nak cakap, tak menambahkan apa-apa koleksi terbaru untuk negara lah, senang cerita. Walaupun kita bukanlah buat untuk negara ke apa kan. Maksudnya benda tu orang dah rakam, dah banyak dah kalau kita tengok pun kan. Dan banyak lagi benda-benda lain yang tak terakam. Macam contoh saya cakap wayang kulit kan, ada orang kata susah nak cari kan. Itulah yang bagusnya benda tu, yang susah nak cari tu yang kita bagus. Pasal tu saya suka ada seorang fotografer daripada New Zealand ke Canada, tak silap, tak berapa nak ingat sangat. Dia Amos Chappell nama dia. Dia buat research di Google. Kalau benda tu mudah dia cari, atau kalau dia contohlah dia buat search tentang satu tempat tu, tentang gambar ke, industri ke, ataupun tentang komuniti tu. Tapi kalau benda tu maklumat tentang komuniti tu
sangat sikit dapat di Google. Benda tu lah yang akan menarik minat dia. Tapi bila dia Google tentang satu tempat tu, contohlah dia Google, yelah apa nama tempat lah kan. Itu pun tak naklah sebut, nanti orang kata apa, ada orang nak buat itu ni. Maksudnya, bila dia Google satu tempat tu, banyak sangat info, dia dah tak jadi minat. Pasal benda tu dah banyak orang buat kan. Apa dia nak buat lagi? Dan bila dia Google, dia tengok kurang orang buat liputan dekat situ. Situ dia akan pergi. Dan ataupun mungkin ada, tapi yang buat liputan tu atau bergambar tu just orang-orang penduduk tempatan saja yang pengetahuan foto dia tak berapa tinggi sangat, just gambar biasa-biasa, dan dia nampak ada potensi untuk dibuat gambar kat situ. Macam gambar tu lah kalau kita tengok gambar yang dibuat di Oymyakon di Rusia tu kan. Oymyakon di Rusia tu adalah sebuah perkampungan yang didiami oleh manusia, yang mana dia tak macam Antartika. Antartika tu lebih kepada pusat research tau. Sebuah perkampungan yang boleh dikatakan paling sejuk di dunia tau. Kalau musim winter dia boleh cecah sampai negatif 60 tau. Bukannya kosong, bukannya 10, bukannya 11, bukannya kosong darjah saja, tapi boleh mencecah sampai negatif 60. Memang ada local community situ ambil gambar situ, tapi diorang tu bukannya fotografer kan. Dia ada kelebihan. Macam apa ni, dia dokumentari fotografer. Dia pergi sana, dan kebanyakannya kalau kita search Oymyakon, mesti keluar nama dia. Amos Chappell, Amoschapel. Pasal dia berani diri pergi sana. Jurufoto lain tak ramai yang pergi situ. Mungkin orang lokal lepas nak pergi situ daripada Moskow ataupun daripada Siberia nak ke kawasan tu, memang Siberia lah, daripada Irkutsk ke nak ke sana, makan masa yang panjang lah. Dan situ bukanlah tempat yang orang kata apa, cantik, tapi dia menarik dari segi itulah, macam manalah kehidupan manusia yang hidup boleh survive bawah negatif 60, sejuk. Tu tempat paling sejuk. Lagi satu yang menarik tu, dia banyak tempat yang rare dia pergi lah. Lagi satu tempat yang dia pergi di Meghalaya di India, di timur tenggara India tu, atas sikit daripada Bangladesh. Kawasan Meghalaya tu ada satu tempat tu, dia menerima taburan paling tinggi di dunia tu. Kita boleh dikatakan the wettest place on earth. Nama pun dah lain kan. So tempat-tempat macam tu dia suka pergi. Benda-benda yang jarang orang pergi kan. Dan yang saya nak bagi tahu ni, bukan tak perlu kita pergi ke luar negara pun, dalam Malaysia pun banyak lagi tempat-tempat yang jarang orang pergi kan. Cuma itulah, kebanyakan daripada kita ni suka tunggu orang pergi dulu, dah keluar, lepas tu baru kita pergi. Contoh macam yang baru ni, yang di Dabung kan. Dabung tu memang cantik, dah lama dah pun dia cantik kan. Tapi mungkin masa tu lebih dikenali oleh orang kata apa, pendaki gunung lah kan. Dia nak naik gunung apa, ada gunung apa dekat situ. Dia ada air terjun yang paling tinggi di dunia tu, dia paling tinggi di Asia Tenggara. Air tinggi apa tu, Gunung Stong, air terjun Stong tu, di situ. Dan kawasan kampung tu memang dari dulu lagi dah cantik dah. Macam pendaki gunung ni, yang suka mendaki gunung, terutama di semenanjung Malaysia ni, salah satu tempat yang diorang akan pergi selain daripada Gunung Tahan, Gunung Stong lah. Dan kebanyakannya diorang naik kereta api daripada KL ke Dabung lah. Pasal itu yang paling mudah lah kan. Dan sekarang ni dah jadi macam viral ataupun popular Dabung tu kan. Dan bagi saya itu satu benda yang bagus lah. Cuma banyak lagi tempat lain yang orang tak tahu lah. Yang tak tahu, yang menarik juga kan. Cuma ada setengah tempat tu, memang ada setengah-setengah orang tu dia tak nak kongsikan dengan orang lain. Mungkin dia tak nak jadi terlalu padat dan nanti lah jadi macam fun fair pula kan. Dah hilang juga kan. Tapi kalau kita rasa ada benda tu bagus kan, apa salahnya kita pergi lah, kita highlight kat tempat tu, dan dia memberi manfaat kepada dia kan. Dan kita tak dapat nama pun tak apa, tak ada masalah pun. Yang penting tempat tu penduduk situ maju apa semua kan. Pasal walaupun sekarang ni ada ramai orang ada kamera, boleh ambil gambar, tapi tak semua orang ada kemahiran yang boleh merakam satu tempat tu dalam keadaan yang menarik. Dia mungkin perlukan kemahiran komposisi, kemahiran menunggu lighting yang bagus, untuk dapatkan gambar yang bagus kan. Contoh macam di Kelantan ke Terengganu, di pantai Kampung Mangkuk ke, di Terengganu kalau tak salah dia. Pantai Mangkuk ke apa macam tu lah, dia bukan ni kan. Kalau tak silap dia Pantai Mangkuk lah dia, ataupun kampung kan. Dia cantik tau. Dan kampung tu pun bukannya baru, dah lama dah ada kat situ kan. Cuma mungkin pasal sebelum tu dia kurang popular kan. Tapi bila sebab ada orang ambil gambar tu, post dia mungkin di Instagram ke di mana-mana, orang pun sanggup datang ke situ. Dan memang banyak lagi lah. Sama juga macam di Sabah Sarawak tu, tak payah cerita lah kan. Memang banyak lagi kawasan-kawasan pedalaman yang cukup menarik untuk jadikan subjek fotografi.
Dan itulah yang saya nak baca buku ni tentang framing face ni. Antara lain dalam buku ni dia tulis itulah. Maksudnya kalau boleh kita jadi bukan sekadar juru foto lah, tapi kita jadi, ini untuk hobi yang masih lagi kita cari-cari apa benda lah nak buat lah, ambil gambar itu, ambil gambar ni kan. Yang nak buat cari duit untuk komersial tu lain lah kan. Ini kalau kita nak jadi sebagai seorang storyteller yang menggunakan kamera. A storyteller job is not to be a hunter searching for prey, but rather to tell the story that might not otherwise be told. The more you let your heart engage with the story, the more your audience will connect with the story. Maksudnya memang mendalam lah. Memang benda ni, kita sebagai storyteller ataupun memang fotografer bukanlah pemburu yang memburu mangsa kan, tapi kita adalah orang yang mencari cerita ataupun orang yang mencari sesuatu tempat tu ada cerita, tapi cerita tu gagal disampaikan dengan baik. Dan kita ada kemahiran dalam bidang foto, apa salah kita gunakan kemahiran itu untuk menyampaikan berita ataupun cerita secara visual dengan lebih menarik kan. Macam, yelah, maksudnya ada banyak tempat, ada setengah tempat tu kadang-kadang dari segi orang-orang kampung tempatan mungkin tak nampak benda tu menarik kan, pasal dia dah pemandangan mata dia dah biasa kan, dia rasa macam tak menarik. Macam sebelum ni dah beberapa tahun dulu saya pergi Sabah. Sabah tu kampung saya jugalah, kampung isteri saya kan, di Tegudon Sebelum tu saya masih tercari-cari, tanya kawan saya kan, ada tak gambar jambatan gantung di Sabah tu? Banyak. Tapi saya nak cari ke jambatan gantung yang belakang dia tu ada Gunung Kinabalu yang memang cantik. Dia susah nak jumpa. Dah ada sekali tu pergi, ni kawasan belakang rumah orang tu. Kalau kita lalu jalan besar je, jalan besar tu lah bukanlah besar sangat, jalan kampung juga, cuma jalan besar lah kan, betul ada jalan kecil lagi. Kita takkan nampak benda tu, pasal jambatan tu belakang rumah orang tu. So bila kita lalu belakang rumah orang tu tengok, dia jambatan tu pergi ke sawah, kampung Tegudon Sebelah sana tu ada Gunung Kinabalu. Kalau kita tunggu orang lalu situ, orang bawa barang apa, barang berkebun lah, memang cantik Dan situ masa tu memang bukan tempat komersial, tak ada homestay apa semua. Sekarang ni tak silap saya dah ada orang buat tubing, dah ada homestay, dah jadi tempat camping dah situ. Sebelum tu memang tak ada apa Dan bagi orang kampung mungkin benda tu biasa lah, pasal pemandangan biasa kampung tak ada apa yang menarik kan. Tapi macam bagi saya daripada orang luar Kuala Lumpur, kita tengok tu kita nampak macam menarik je tempat ni kan. Dan lepas post di tak ingat seberapa tahun lepas post di Flickr kalau tak silap saya kan, orang fotografer Sabah ni pun tanya dekat mana tempat ni kan, pasal yelah Sabah tu besar kan, dan mana ada semua orang nak masuk Ceruk Kampung apa semua kan. So maksudnya masih banyak lagi benda yang boleh diteroka. Dan kadang-kadang tempat tu cantik, tapi yelah bagi setengah orang mungkin dia tak ada kemahiran dari segi nak komposisi, menunggu momen yang bagus kan. Jadi impact gambar tu kurang. Sama juga macam yang sebelum ni saya ada cerita, kalau pernah tengok perkongsian saya di blog atau sebelum ni, tentang Pak Bia. Sekarang dia bekas jurufoto Reuters Dia terkenal sebab salah satu gambar dia lah, gambar dia banyak. Salah satu gambar yang memberi kesan kepada dia adalah mengambil gambar di tak jauh dari Jakarta, gambar pelajar-pelajar sekolah yang bergayut pada jambatan gantung yang dah roboh separuh tau. Tapi first kali, itu bukan gambar pertama yang dipublish kan, yang keluar di surat khabar ke apa. Tapi sebelum tu dia pernah nampak gambar tu dirakam oleh orang, mungkin penduduk lokal situ lah. Tapi yelah bila penduduk lokal dah gambar tu just gambar biasa je lah kan. Adalah gambar momen tu, tapi yang pasal Pak Bia ni yelah dia kerja dengan Reuters masa tu, dia nampak mungkin dia lebih boleh ambil gambar dari sudut yang lebih menarik lagi. So dia pergi situ, dia rakam, dia tunggu momen yang betul. Pasal benda ni bukannya boleh nak pusing-pusing kan, itu jambatan gantung tu dah putus satu tali tu. So tinggal dia, maksudnya jambatan gantung kan dia ada dua kan. Sekarang dia tinggal sebelah je dah, sebelah tu lagi dah putus. Dia lepih je lah, dia kena bergayut. So dia tunggu momen yang sesuai, dia rakam, dan gambar tu keluar dalam banyak portal ambil lah. Pasal bila dah Reuters ambil, platform dia platform ni international kan. So banyaklah paper pakai sana sini pakai, dan akhirnya terbina lah jambatan baru daripada dana